topik pertama ni kepada Dr. Nur Azman. Are you ready? Are you ready? Dia kata okey. Kita serah pada dia. Kenapa ni? Agenda-agenda besar dunia ni nak mempelopori seperti tuan kata tadi, the Prince Charles ni cakap the Great Reset. Ya. Kenapa ni dia nak reset dunia ni? Baik. Silakan. Pertama-tama sekali kita sebut Great Reset ni, kita tengok siapa belakang dia. Siapa belakang dia. Siapa yang mempeloporinya dan siapa yang benar-benar mendukungnya. Kalau kita tengok di dalam apa yang ada hari ini, yang pertama sekali sebut Great Reset ni dia ada dua pandangan. Satu pandangan kata dia adalah satu yang baik, a force for good dipanggil. Kan, yang mana force for good ini akan menjadikan dunia ni lebih baik lagi, lebih ekonomik lagi, lebih adil, fairer place, lebih greener, lebih hijau lagi. Bukan hijau pas, hijau. Sustainable. Okay, baiklah nampaknya kan. Baik. Okay. Tapi sebahagian pula kata bahawa Great Reset ini adalah merupakan satu yang dahsyat, syaitan besar. Evil lizard pula dia kata. Orang yang buat ni pula jenis-jenis evil lizard people. Disebut tadi Al-Masih Dajjal dan bala tenteranya lah. Baik. Jadi bila ada dua benda bertentangan ni, jadikan orang confused dan pening. Baik ke tak baik? Baik ke tak baik? Dan di sinilah kita lihat bagaimana kita nak kena tengok sebenarnya nak tahu baik tak baik ni, kita tengok siapa belakang dia. Leader dia siapa? Siapa belakang dia? Okey, saya nak baca sikit lah sini kan. Kita nak tengok baik tak baik yang belakang tadi. Oh, kena pakai semua. Malam ni jadi saja. Malam ni kita jadi saja lah. 3 sekaligus. Baik. Saya nak baca sikit. Sebenarnya WEF ni ditubuhkan pada 1971. 2021 cukup 50 tahun. Memang kalau setan ni kalau rancang 50 tahun, 100 tahun. 50 tahun, 100 tahun. Nanti kita sebut nanti. Nak sebut kat sini, kenapa dia rancang begitu jauh? Kerana dia nak pastikan semuanya berjalan dengan baik. Dan kita lihat sebenarnya cara ringkasnya, kita nak sebut, kalau tengok dalam website WEF ni, World Economic Forum ni, dia kata kami inilah orang yang independen. Orang yang tidak bergantung dengan siapa-siapa, yang berdikari, impartial, orang yang tidak ada side mana-mana, orang yang adil, yang tidak ada orang-orang spesifik yang untung, yang berintegriti. Ini dalam dia punya website lah. Dia kata semua baik belaka. Tapi bila kita kita menggali sikit, dalam sikit lagi, maka kita akan dapati sebenarnya di dalam WEF ni ada siapa? Dalam WEF ni ada orang-orang yang terkenal, kita kata orang yang berpengaruh di dunia ini, dan juga syarikat-syarikat besar yang berpengaruh di dunia ini. The global elite. Yes, the global elite. Contoh kita sebut kat sini, antara selebriti yang ada dalam WEF ni, Prince Charles sebut tadi. Prince Charles, antara orang yang digambarkan sebelum ni sebagai pengganti Queen Elizabeth, ada dalam WEF. Begitu juga Leonardo DiCaprio, salah seorang daripada pelakon yang terkenal. Dan juga banyak lagi lah, kena sebut satu-satu. Kemudian di belakangnya juga ada 1000 company besar. Company besar yang membayar dengan jutaan ringgit ataupun US dollar kepada WEF untuk melaksanakan dia punya tugas dia. Jadi kalau kita tengok satu organisasi tu bila dibiaya oleh orang-orang tertentu, tentulah orang yang membiaya itu mesti ada untung. Kalau tak ada untung, dia tak dapat apa-apa. Baik, kita tengok apa company-company. Banyak 1000. Kita tengok beberapa je lah. Dan antaranya digambarkan sini ialah, contohnya kita sebut sini ialah Amazon. Contohnya Amazon ini, kalau kita kata Amazon nak tolong orang, dialah antara syarikat yang telah terkenal kalau di US, syarikat yang banyak mendiskriminasi manusia. Contohnya driver dia yang mengantar barang-barang sebagainya, telah diperlakukan seperti binatang, sehingga nak berehat untuk take a break, buang air pun tak dibenarkan. Terkenal orang-orang Amazon ni, drivernya ini, kencing dalam botol. Kerana nak berehat pun susah, seperti hamba diperlakukan seperti ini Amazon. Ini yang antara kes-kes yang ada di Amerika. Begitu juga syarikat antaranya Nestle yang besar antaranya. Dan dia telah menyatakan secara openly bahawa dia menyokong perhambaan. Dan untuk melakukan sesuatu berdasarkan perhambaan, sistem perhambaan. Dia sokong.
Dia kata kita kena ada hamba supaya manusia itu boleh dipergunakan 100%, tenaganya optimum dan sebagainya. Begitu juga BAE System. Ini semua belakang WEF. BAE System ni adalah syarikat yang manufacture senjata. Dan telah menjual billions of arms around the world. Billions. Termasuklah menjual senjata yang digunakan oleh Arab Saudi untuk menyerang dan membunuh ribuan rakyat yang tak berusaha di Yaman. Begitu juga syarikat yang lain, Apple contohnya. Apple ni terkenal dengan seolah-olahnya environment free, ataupun environment, kita kata sokong kepada untuk pembinaan environment ni lah, alam sekitar yang baik. Tapi kita tengok, kalau kita tengok pejabatnya, contohnya di US sebagainya, ada tempat-tempat yang diletak net. Kenapa? Jahatnya dia pada dia punya pekerja, sampai ada pekerjanya bunuh diri, terjun daripada atas. Ini semua adalah kes-kes yang ada di Amerika. Begitu juga oil company seperti Chevron yang banyak terkenal dengan abuse human right. Jadi kita lihat ada 1,000 syarikat besar di dunia ini yang merupakan elit yang mendanai WEF, yang mendanai projek Great Reset. Dan kalau kita tengok secara logiknya, apabila mereka memberikan dana kepada WEF ni, World Economic Forum ini, untuk melaksanakan kerja-kerja Great Reset ni, adakah mereka akan dapat untung ke tidak? Adakah dia memang bagi sebagai kemanusiaan saja? Sedangkan sejarah company-company yang tadi itu telah kita dapat secara jelas menunjukkan bahawa mereka didakwa di mahkamah-mahkamah terutama di Amerika tentang penyalahgunaan kuasa, penyelewengan penggunaan akta kemanusiaan, sehingga ada di kalangan anak-anak dia ataupun kita kata syarikat-syarikat dia, pekerja-pekerja dia sampai peringkat membunuh diri. Dari sini kita lihat sebenarnya, kalau kita nak tengok siapa dia sebenarnya yang membelakang mendalangi Great Reset ni, tidak lainlah WEF. Dengan dia punya iklannya, dengan dia punya program-program besar-besarannya yang memakan belanja jutaan US dollar. Dan ini kita mendapati, tentulah dia mendapat sokongan yang besar. Dan kita lihat juga banyak di kalangan pemimpin-pemimpin yang kita nampak sebenarnya mempunyai kepentingan politik yang tertentu yang menjadi dalang di belakang WEF. Jadi oleh itu, apabila kita nyatakan bahawa The Great Reset ni adalah satu program yang baik, maka dia ada tanda soal situ. Sebab dia ada yang tersurat baik belaka. Yang tersirat ni ialah sesuatu yang kita nak tengok, dan bila kita tengok yang di belakang dia tu, rupa-rupanya semuanya malaun belaka. Malaun ni apa? Jadi laknat. Jadi di belakangnya itu, orang Melaka panggil lahabau. Lahabau, bukan hawau. Jadi oleh kerana di belakang itu orang-orang yang mempunyai kepentingan yang tertentu, syarikat-syarikat besar yang nak menguatkan sebenarnya mereka nak. Contoh dia kata, you own nothing but you will live happy. Kamu tak milik apa-apa, tapi kamu hidup dengan senang. Ada orang tanya kat saya soalan. Dia kata, macam mana kita boleh tak ada apa-apa, kita hidup senang? Maknanya apa? Maknanya kita ni dah tak ada apa-apa dah. Tanah dah tak ada, rumah, money pun yang dibagi. Jadi kita sentiasa hidup dalam keadaan minta macam ni. Nabi kata apa? Siapa yang minta, dia always sentiasa akan berada di bawah, hina daripada yang memberi. Kalau yang memberi tu hina, yang meminta tu lebih hina lagi. Jadi sebab tu nak sebut sini kan, Great Reset walaupun nampak yang tersurat hebat, bagus, tetapi yang tersirat di belakang, kita tengok siapa player dia yang ada. Di situ kita nampak niat dan tujuan dia yang sebenar. Itu dia round pertama episod 1. Itu dia. Bila disebut oleh Dr. Noor Azman tadi, pemimpin-pemimpin dunia tentang WEF itu adalah World Economic Forum. Satu badan dunia, leader dia atau founder dia nama Klaus Schwab. Betul ke? Nama Klaus Schwab. Klaus Schwab. Klaus Schwab. Nama dia pun bukan main. Ni cikgu nak tunjuk dia muka dia ni Klaus Schwab ni, yang ni. Tapi dia pernah datang ke Malaysia dan dia juga pernah ada wacana-wacana dan berjumpa dengan pemimpin-pemimpin kita. Berjumpa dengan pemimpin-pemimpin kita di sini dan juga pemimpin-pemimpin dunia yang lain, menceritakan tentang agenda New World Order ni. Artinya New World Order ni banyak ditaja pergerakan itu oleh World Economic Forum. Tuan Zul, cikgu nak tanya. Okey. Cikgu nak Tuan Zul ulas lebih lagi tentang konsep you own nothing but you are happy.
Setengah orang menganggur tak ada apa, dia kata bagus juga orang nak bagi duit. Ada. Tapi kalau dalam konsep kenegaraan, dalam konsep sovereignty, hak kita, kedaulatan kita, boleh ke you own nothing, you feel happy? Ni agenda mana ni sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak pada cikgu. Jadi konsep yang New World Order bawa ini, dia buat video, dia buat filem pasal you own nothing but you are happy. Ini bertentangan dengan sifat manusia. Manusia bila own nothing, dia will be not happy. Tapi macam mana dia boleh kata kita tak ada apa-apa tapi kita happy? Dan dia gunakan moto ini ataupun konsep ni. Kerana saya merasakan mereka ni akan buat satu sistem namanya social credit system. Selepas dia ambil semua harta kita, kan, hutang kita dihapuskan, masa yang sama dia ambil property kita, kan. Sebab New World Order ni kita kena faham. New World Order ni konsep dia macam dalam internet ada banyak. Kalau kita tengok, dia adalah one world government. Satu dunia ni, satu government ni. Sekarang ada 196 buah negara. Dia jadi satu. Siapa presiden dia? Siapa Klaus Schwab ni? Klaus Schwab ni tak ada dilantik mana-mana. Dia dilantik oleh global elite, kan? Nampaknya dia buat keputusan. Dan baru ni saya terbaca, dia akan buat 6 wilayah saja satu dunia ni. Malaysia ni masuk satu wilayah dipanggil West Pacific Region. Indonesia masuk East Pacific Region. Southeast lah lebih kurang. Bermakna 196 negara jadi satu. Kan? Bila dah satu government, dia tulis sini one world cashless currency. Tak ada lagi cash. Dalam Islam niaga tu dari dulu lagi, zaman dulu pun pakai wang kan. One world currency lah. Cashless. Tak pegang, digital. Oh, digital. Digital. Lepas tu dia tulis sini one world central bank. Tuan-tuan boleh dapat ini tuan-tuan. Kan? Kadang-kadang kita orang Melayu kita susah dapat info sebab ni dalam bahasa Inggeris. Kena ada lah satu badan nak translate ni semua dalam bahasa Melayu. Kan? Baru dia orang faham. Dan akhirnya lepas one central bank, one world military. Mana kita punya anggota tentera semua akan menganggur apa kan? Ramai 500,000 kan, 400,000. Martial law. Martial law kan. Jadi inilah tuan-tuan, New World Order tadi, konsep yang dia nak bawa tadi, you own nothing. Kau tak ada apa-apa. Sebab dalam agenda ni cakap property kita diambil. Ada tertulis sini. Kan? Lepas tu family unit pun dah tak ada. Kan? Jadi ini menunjukkan mereka nak total control. Kan? Ini konsep New World Order ni, macam Ustaz Nur Azman cakap tadi, kalau leader belakangnya semua malaun, takkan konsep yang dia bawa ni bagus. Kan? Kalau yang bawa ni para ulama ke, nabi-nabi ke, tentulah kita percaya. Yang kita bawa Klaus Schwab ni, dia adalah ketua LGBT. Kan? Kalau dia menang tu, kat Malaysia sepah lah LGBT. Dan dia punya penolong tu, WHO punya bos tu, Tedros, pun member sama kat LGBT. Kan? Mereka ni semua orang-orang jahat tuan-tuan. Dan agama mereka, Tuhan mereka adalah Luciferus. Lucifer ni apa? Setan kan? Kalau Tuhan dia orang setan, adakah agenda ni agenda baik? Tentu agenda ni agenda jahat. Jadi semua rakyat Malaysia kena faham, New World Order ni zaman Presiden Bush pun cakap dulu. Mula-mula pun saya ingat ini konsep untuk Amerika saja. Rupa-rupanya ini konsep untuk seluruh dunia. Dan ia sangat bahaya. Bahaya pada generasi kita akan datang. Agama kita, raja-raja kita macam mana? Kalau Klaus Schwab dah jadi agung kita nak letak kat mana? Kan? Bagaimana agama kita? Kerana mereka bawa sini konsep yang kita panggil Kristian dengan Islam join sekali, one world religion.
Dan ini bukan benda main-main tuan-tuan. Sampai kita punya Putra World Trade Center pun dah tukar dah tu. Dia tak panggil Putra, tak ada. Tinggal World Trade Center je. Kenapa dihilangkan Putra tu? Cuba kalau dihilangkan Putrajaya, apa jadi? Ha. Tinggal Jaya je. Kan? Jadi ini kita... Macam Pak Express dah jadi. Jadi saya melihat New World Order ni satu benda yang bahaya. Dan sangat-sangat bahaya. Dan kalau kerajaan kita menerima konsep ini, bermakna kerajaan kita menjadi kerajaan penjenayah lah. Kan? Dia pengkhianat lah. Kan? Kita harap dia tak terima lah. Tapi gaya-gaya dia buat sekarang ni, semua program, macam nak menerima. Macam lah. Kan? Tapi dia tak berani declare yang dia terima. Kalau rakyat tahu ini ending, apa ending New World Order adalah komunisme. Dan kita rakyat Malaysia sama ada Melayu, Cina, India tak suka komunis. Tapi kalau komunis datang bawa senjata nak perang dengan kita, memang kita ni semua akan bangun lawan. Walaupun orang sakit pun dia akan lawan. Kerana apa? Kita tak nak. Tapi mereka serang kita dengan step by step. Pertama dengan Fourth Industrial Revolution. Kononnya nak majukan diri kita, IoT, AI dan sebagainya, nak connect digital manusia dengan mesin, dengan digital. Akhirnya mereka buat satu konsep yang dinama 5G. Dan semua orang suka, 5G. Kan? Maka kita pun terima 5G untuk kemajuan kita. Tapi sebenarnya agenda 5G ni ada lebih besar lagi. Kerana apa? 5G telah kita cek, mereka bukan pasang 5G ataupun 10G. Mereka pasang sampai 50, 60 gigahertz. Yang mana ini akan membahayakan manusia. Jadi inilah kita tengok, selepas itu datang pula satu agenda New World Order yang ditulis di sini, multiple vaccination. Sini ada tulis tuan, sekarang kita kat sini, mandatory multiple vaccine. Mandatory ni bahasa Melayunya wajib lah. Kan? Multiple vaccine. Tapi dia tukar-tukar, kejap wajib, kejap tak wajib kan. Tapi akhirnya semua jadi wajib. Kan? Jadi agenda mereka ikut tuan-tuan. Tujuannya mereka, ini atas One World Government. Jadi multiple vaccine ini adalah related dengan 5G. Mereka akan kontrol kita dengan 5G. Kita punya kebebasan tak ada dah, freedom tak ada. Apabila 5G on, muka kita ni di mana-mana ada. Kamera mana-mana ada. Kan? Yang dibuat di China. Jadi apabila kita ambil konsep ni, kita tidak ada kebebasan lagi. Apa kita buat pun, apa kita beli pun, ke mana kita pergi, Toki pergi mana pun, dia tahu. Kan? Jadi kita haraplah rakyat Malaysia faham bahawa ini adalah konsep yang dibuat oleh orang-orang jahat dan tak mungkin akhirnya menjadi baik. Dia akan merosakkan negara kita. Jadi pandangan Cikgu, Jebon Klosov ni telah mempengaruhi pemimpin-pemimpin dunia untuk mengikut agenda World Economic Forum yang mana dia lah foundernya. Ya. Berarti dia dah berjaya dah ni. Yang mana apa yang Tuan cerita tadi itu, dia punya agenda-agenda itu telah banyak diikuti oleh negara-negara dunia termasuk negara kita. Ya. Sebab duit dia banyak. Media dia kontrol. Jenuh. Tuan Azizi, Kita sebenarnya di dalam satu timeline yang telah diprophesize, dalam bahasa Inggerisnya prophesize, yang telah diperkatakan di dalam Quran, di dalam hadis-hadis. Kita adalah umat yang sebenarnya kita tak sangka kita hidup di dalam saat ini. Kitalah umat akhir zaman itu, kitalah umat yang sebenarnya akan menghadapi ni New World Order ni. Untuk apa New World Order Great Reset ini? New World Order ialah sistem dunia baru. Seolah-olah sebelum ni, sekarang ni kita masih di sistem yang lama. Sebenarnya kita telah melalui fasa beberapa sistem, mungkin 5-6 sistem. Bermula daripada zaman Roman Empire di Jerman. Kemudian Roman Empire bercampur dengan Coptic Egypt, bercampur dengan Egyptian, dan kemudian ia menjadi Empire Roman Britannica, di mana di sinilah yang tahap ketiga sistem dunia baru, di mana di Roman Britannica ini, di Britain, di Roman, di pulau yang berkabus ini,
pulau yang berkabus ini dicipta sistem demon crazy dan sistem Federal Reserve Bank system. Inilah sistem order dunia yang sekarang, di mana sebuah pulau yang kecil menawan 100 lebih negara yang tiba-tiba dia ada revolusi industri. Seperti mana sekarang kononnya kita menuju ke Industrial Revolution 4.0. The 1.0 is during the Roman Britannica zaman Britain menawan 197 negara dalam dunia. Daripada sebuah pulau yang kecil, tiba-tiba dia ada meriam, tiba-tiba dia ada kapal steam, tiba-tiba dia keluar dengan sains dan teknologi dan saintis yang macam itu. Itulah sistem order pertama yang berlaku. Dan mereka menerobos dunia dengan demon crazy. Dia tawan dan dia terapkan, kau kena pakai sistem ni. Sebab daripada sistem ini keluarnya sistem riba. Semua orang akan mengamalkan riba. Negara Islam ke, negara tak Islam ke. Inilah sistem yang pertama, di mana mereka telah berjaya meletakkan demon crazy dan sistem feudal bank yang telah kita amalkan selama ini. Now kita menuju ke arah yang kelima, fasa kelima sistem order dunia, yang memang telah diwar-warkan daripada zaman Bush, zaman Hitler lagi. Even semua penerapan demokrasi di seluruh dunia sampai Rusia jatuh sampai semua ni pun, even Hitler tu pun disponsor oleh Britain dan Amerika untuk membuat World War I. Perkataan Nazi itu datang daripada mana? Daripada Bani Ashkenazi, iaitu Bani Khazar yang datang daripada pegunungan Armenia, Azerbaijan. Siapakah ini? Dan golongan-golongan inilah dia kumpulan yang dikenali sebagai Zionis. Zionis ini adalah Bani kaum Ashkenazi, Bani Khazar. Jadi inilah dia bangsa yang sekarang ni dominan kontrol dunia. Diorang inilah juga the royal di Eropah, di Britain. Diorang inilah yang meletakkan kalung kasta yang kita dok bangga dapat Lord, Baron, Sir, Duke, Duchess apa semua ni. Dia mengajar kita sistem itu, mengkastakan manusia, menyembah manusia, mengangkat manusia. Dia orang dah berjaya dah. Now dia nak ke arah fasa yang terakhir untuk menyiapkan kepada sesuatu yang geng Ashkenazi ni dok sembah dan puja selama ini. Inilah sebenarnya Great Reset dan New World Order, iaitu menyediakan satu platform dunia yang chaos, iaitu apabila semua digital. Paling senang nak menghancurkan dunia adalah digital. Satu hari nuklear, dia juga yang buat. Bom. Apa ni, line dalam laut, bom habis. Satellite, bom habis. The whole system technology crash. The whole electronic system, computer system crash. Manusia nak beli air mineral pun tak boleh pakai Maybank card, nak pakai credit card, nak pakai apa, tak boleh. Manusia tidak ada makanan. Dia akan kontrol cuaca, dia akan kontrol apa semua. Masa inilah baru Brother D ni keluar. Di situlah manusia akan terhoyong-hayang, terhuru-hara, di mana di situlah dia akan datang dan membawa bantuan. Dialah sebagai penyelamat. Engkau nak selamat, engkau kena masuk dalam perjanjian aku ini. Sebab benda-benda ini akan berlaku. Aku akan naikkan kes, macam-macam wabak lagi aku akan cipta. Biochemical weapon dengan macam-macam Omicron XE, Delta Cron, oh my god, Optimus Prime semua akan keluar tak lama lagi. Dan dia akan keluarkan, dia cipta di makmal-makmal. Dan dia akan keluar macam-macam perubatan juga. Dan di dalam ini University of Boston 2017 dah keluar liquid microchip. Tapi bila kita cerita dah suruh study, suruh Google pun tak nak Google. University of Boston dah keluar liquid microchip, nanotechnology. Fahamkan itu apa nanotechnology. Dan fahamkan juga siapa Elon Musk, Bill Gates. Bill Gates daripada 2014 dah membeli syarikat-syarikat vaksin. 2014 membuat dengan bini dia, Melinda Gates, Microchip Incorporated. Dia orang dah buat microchip untuk pregnancy.
untuk check pregnancy. So teknologi benda-benda ni sebenarnya telah 10 years back dia dah buat dah. Dan memang bertujuan, dia ada relate dengan Elon Musk yang mengeluarkan Starlink, iaitu is a one world source of data. Semua data-data dalam phone, semua frekuensi akan dikontrol. Tak kisah Maxis ke Celcom ke apa, akan semua share kepada satu hub, iaitu Starlink daripada Elon Musk. Ada 200 lebih 2,000 lebih satelit mengelilingi dunia, 2 juta lebih antena 5G di dunia. And what will happen? Anda akan ditrack macam cerita Hunger Games apa semua tu. Everybody knows apa awak cakap. Dia orang boleh masuk dalam phone, rakam dan dengar apa anda cakap, ke mana anda pergi. Dan semalam saya terima satu video daripada China. Dia orang boleh hantar drone yang kecil-kecil, lalu celah-celah pokok buluh, boleh cari awak dan tembak awak. That's the condition of world yang kita akan tuju. Saya nak support sikit. Apabila Biden jadi Presiden Amerika, order out there, and we have got to lead it. Biden sebut dengan jelas perkataan New World Order telah bermula. Pada tahun 2015, Tun Mahathir sendiri juga cerita dalam forum, dia buat forum di Malaysia ni, dia pun cerita tentang Tun Mahathir wants New World Order to resolve conflicts between nation. Dan macam-macam lagi dia menceritakan tentang New World Order. Perkataannya adalah New World Order adalah satu benda yang betul, yang benar dan jelas dan sedang mari dan kemari mendatangi kita. Silap-silap kita telah pun berada di dalam agenda New World Order. Tok Ki, Kita dah ada. Tok Ki, Ya. penat ni nak tanya ni. Nak dengar pun penat. Nak dengar pun penat, nak tanya pun penat ni. Kita ni, orang kita ni, tersedar ke atau duk canguk lagi, Tok Ki? Okey. Sebenarnya kita, mungkin position kita di sini tu agak terbuka. Kerana kita banyak menerima soalan-soalan yang berbagai rupa, yang kita sendiri pun kadang-kadang tak boleh nak jawab. Berbagai persoalan datang kepada kita pasal kebetulan orang mudah nak berhubungi kita. Pasal kita nak dapat jawapan pun belum tentu. Dan sampai sekarang pun kadang-kadang jawapannya tak ada. Yang tinggal je bengong kita. Tak boleh nak jawab benda. Jadi sebenarnya kita dah bincang tadi. Kita bercerita pasal apa benda New World Order ni sebenarnya. Apa benda sebenarnya. Apa dia akan buat kepada kita. Ini antara persoalan-persoalan yang kita terima. Panggilan lah, apa benda dia orang datang bertanya. Pasal sebenarnya cerita berkaitan dengan New World Order ni di tempat kita agak macam baru. Macam benda kata, ya ke? Sampai di tahap menteri pun, tapi tak tahu kot dia pura-pura. Tahap menteri pun macam tak boleh nak jawab. Kita kurang membaca. Bukan kalau kurang tu masih okey kot. Tak baca. Jadi kita sampai level pertanyaan banyak, jawapan macam tak ada. Sebenarnya kita tulis surat pada Perdana Menteri sebelum ini bertanyakan apa dia ni, resetnya apa dia, the great resetnya apa benda. Dan saya ingat kita tanya satu lagi, apa nak jadi dengan US dollar ni. Tapi ini bertahun-tahun dahulu lah, saya tak nak cerita yang mana. Tapi yang saya nak cerita adalah memang tak dijawab pun. Maknanya kita bertanya tanpa jawapan. Surat rasmi. Macam kita tulis surat kepada, ataupun kita bertanya secara rasmi atau tidak rasmi kepada KKM. Tapi ini mungkin kita telah melepasi KKM. Ini dah satu level lain lagi. Yang kita tengok pertanyaan banyak, rakyat tertanya-tanya, jawapan tak ada. Tapi pasal kita semua ada smartphone kan, begitu banyak mesej yang datang ataupun cerita-cerita yang menceritakan pasal New World Order ini.
Lepas tu si Biden tu pun, Biden ni Mak Bidin. Mak Biden tu dah sebut pun, dah New World Order dah datang. Saya sebenarnya agak risau pasal saya tengok orang kita kalau di peringkat menteri pun tak faham, apa lagi peringkat kat bawah ni. Bukan sahaja menteri, tetapi yang kononnya dipanggil ulama pun tak. Dah itu nak kena pergi situ tu. Kejap, nak kena sampai ke situ tu. Pasal saya sebenarnya, saya daripada dulu lagi memang kadang-kadang orang marah kat saya pasal saya salahkan ulama juga kadang-kadang. Kita ulama yang kita tengok hari ini ramai yang hanya menerima tanpa persoalan. Mungkin kerana dia terlalu baik. Contohnya bila dia kata okey, kita kena semayang dalam jarak 1,5 meter. Saya nak tanya ustaz-ustaz, tuan-tuan dan perempuan semua di sini kat luar sana ke, siapa yang buat ukuran 1,5 meter ni? Saya nak tanya. Dia beda daripada WHO. Bukan, daripada mana dia dapat figure ni? Mungkin Dan WHO ada ulama. jadi mungkin. Jadi itu yang kita tak faham tu. Ulala. Saya setuju. Tapi maksud saya, ulama yang ada dengan kita ni tak tanya pun, tak jawab pun, tak soal pun. Duduk dalam kapal terbang ni saja cerita 16 jam. Elok je duduk sebelah minum kopi, tak apa benda. Sebab kita mendefinisikan ulama itu dari segi ada profesor atau datuk doktor. Jadi ulama itu bukan datang daripada penghayatan dia terhadap agama, tetapi pemahaman dia daripada sistem yang dia belajar. Jadi inilah yang menyebabkan kita jadi huru-hara. Pasal macam mana kita boleh ambil? Dan saya baru ni saya sembahyang raya dekat sebuah masjid di Bukit Damansara. Jarak lagi. Masih jarak. Saya pun tanya pengurus kat situ, kenapa macam ni? Oh, pasal kat sini orang tua-tua dia orang semua takut. Kita ni takut, kita ni ya Rabbi, Tuhan saja yang tahu. Macam punya penakut, takut matinya memang bengong luar biasa. Conditioning, brainwash. Dahsyatnya sampai kita, saya itu, tapi ni masa mood awal sikit lah, kita ni salam kan sebelah-sebelah, ditepuk tangan tu, tak apalah, tak ada masalah lah tu. Maksud saya, ketakutan kita ni luar biasa. Tanpa bukti, bila kita diindoktrinasi kan, ngikut itu, habis. Jadi, sekarang ni saya nak minta ya, mereka yang terlibat dalam membuat fatwa, banyak nak tanya, tapi saya nak tanya ini dulu. Pasal antara yang akan berlaku dalam New World Order ini adalah penggunaan currency digital. Sebenarnya boleh ke pakai digital ni? Saya rasa halal ke? Halal ke? Pasal sah tak sah? Pasal kau nak ikutkan memang tak boleh. Kita kena ada barang. Yang sekarang ni halal ke tak? Memang tak halal, tapi ni nak tambah lagi double tak halal. Jadi maksud saya macam ni. Takkanlah bila benda ni keluar yang ulama diam aja. Tak payah jawab, tak payah cerita, tak payah beri pandangan. Jadi apa nak jadi? Kalau kita duduk dalam keadaan takut kan, kita antara yang paling bahaya bila kita takut mati dan kita sayang sangat nak dunia ini. Jadi kita dalam keadaan yang begitu. Jadi persoalannya, antara persoalan hari ini yang kita nak semua rakyat Malaysia jawab, terutama yang orang Islam ni, halal atau tidak digital currency ini? Minta jawapan. Minta majlis fatwa tolong jawab. Okey. Saya cuma nak berkongsi pengalaman kita ya. Macam mana akidah ini telah lari kepada kita. Contohnya bila kita berlawan dengan kita punya prinsipal kita. Rasalah kena buat ke tidak, nak makan, nak kerja di mana. Jadi ini yang saya nak share tadi ni. Lemahnya kita sampai akidah pun jadi tak ada erti dah. Yang bagi rezeki ni siapa? Siapa yang bagi rezeki? Saya nak tanya ya. Ini kita kena tanya diri kita. Siapa yang memberi rezeki dan macam mana kepercayaan kita? Hari ini kita masih percaya bos kita yang beri rezeki ataupun mana-mana institusi yang memberi rezeki. Dan saya juga nak touch ya. Saya nak juga nak touch orang Malaysia ni dan apa pun terutama orang Islam lah. Buka mata lah sikit. Tolong buka mata, tolong fikir. Tolong fikir. Cuba bayang, saya nak tanya dalam banyak-banyak cerita tadi. Siapa yang pergi ke bulan? Saya nak tanya, siapa yang pergi ke bulan? Amerika.
Dia pergi sampai kat mana? Studio. Sampai desert mana yang dia pergi? Studio ya. Nevada. Nevada. Maksud saya macam ni. Kita ni kena sedar. Kita patutnya bila kita nak terima berita, kita kena tengok daripada mana berita tu datang. Ayat mana tu saya tak tahu, tapi Ustaz tolonglah. Siapa yang bawanya? Siapa yang bawanya? Adakah kita bersoal? Semua terima 100% lah. Yang dia kata halal, yang tak halal, kita terima macam mengalahkan mereka ni ulama' kita. Lepas tu, saya tanya, pergi ke bulan, betul tu? Siapa yang buat kerja bengong macam ni? Beria nak tunjuk pergi ke bulan tapi penipu. Dia nak tipu siapa? Okey. Satu lagi. Y2K. Betul ke tak betul? Pembohongan lagi. Y2K ni kerjaan Malaysia sendiri. Pasal saya pun duduk dalam komiti tu hari tu. Oh, kita dah takut ni. Bila turun komputer ni nak turun nak jadi tahun 2000, Tak boleh pakai habis. tak boleh pakai kapal terbang, jatuh huru-hara, dan sampai orang, ada kawan saya tu pun sampai dia pindah ke Australia. Pasal takut Y2K. Dan dia siap dengan segala-galanya prepping dia semua takut. Okey. Y2K. 911. Betul ke? Tipu juga. Bohong lagi. Bohong yang luar biasa. Pasal sebenarnya kita, kebetulan alhamdulillah kita yang bawa the last survivor 911 tu datang ke sini. Dia the last survivor. Dia bercerita macam mana tempat tu ada line dengan bom apa benda. JF Kennedy kena tembak, mati. Dia kata Russia lah. Sebenarnya siapa tembak dia? CIA juga. Cuba bayangkan. Kita tengok lagi Iraq. Kita tengok Syria. Kita tengok Libya. Takkan tak faham-faham bila kita bercerita apa katanya kebanyakannya. Orang ni konspirasi lah. Kita lalui pasal PPRM ni merupakan menentang arus, kata dia orang. Daripada dulu lagi ceritanya, masih sekarang masih ada lagi. Jadi apa yang kita nak, dan sebenarnya kalau kadang-kadang saya sakit hati ni tuan, saya rasa memang padan muka kita. Memang padan muka kita, dan kita pun tak layak nak dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita semua Tak ada ambil tahu. tak kisah apa pun. Nak Jadi gaji, ini tak ada apa pun tak ada. tak ada apa, tak buat apa pun. Terima. Kalau kaya, perangai kaya, sombong. Kalau tak kaya pun sombong juga. Kita tu siapa tu? Kebanyakan kita di luar sana, Daripada mana? pasal kita berjumpa ni keadaan yang cukup mencabar diri kita. Perbuatan baik. Tengok ini lah. Share. Kalau tengok front page paper harian Metro dengan utusan hari ini adalah berkaitan penyembelihan yang apa? Yang mati kot dalam, dia lalu kot dalam darah, mati dia pasal lemas darah. Cuba bayangkan, yang ini melibatkan orang-orang Islam, yang menjadi checkernya, yang menjadi slaughterernya pun. Jadi lemahnya kita pasal kita takut tadi. Kita takut nanti kan tak ada kerja nak buat apa. Dan bukan setakat itu saja. Doktor-doktor kita pun apa didikannya? Jadi inilah yang kita lalui. Dan yang paling penting adalah anak cucu kita. Apa nak jadi pada anak cucu kita kerana kita pun lemah. Tapi macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia mudah saja memarahkan pemimpin kita. Betul tak? Ramai kita marah pemimpin kita. Tapi kita pun kena tanya juga, pemimpin kita tu datang daripada mana? Bukankah pemimpin kita pun datang daripada kampung-kampung yang sama yang kita duduk, yang bengong, buang sampah ke, yang tak kisah apa benda ke, yang merupakan sebahagian daripada kita. Kalau pemimpin kita boleh ambil daripada Jupiter, okeylah. Maksud saya, kita lemah. Kita kena ubah. Rakyat kena bangkit. Pasal yang nak berubah hari ini adalah sistem kita nak menyerahkan harga diri kita. Nak serah. Contohnya zaman dulu kan, bila Siam datang nak tawan, apa buat? Kita perang juga. Perang. Ini tak ada apa pun, elok je. Dan tak ada siapa paksa pun. Pada saya lah, secara openly, tidak ada siapa paksa. Sikit, Datuk. Satu kata-kata daripada Buya Hamka. Rosaknya rakyat kerana pemimpin. Rosaknya pemimpin kerana ulama. Jadi dia start dengan atas dia ulama yang tidak educate pemimpin yang tidak itu memang betul. Tapi maksud kita macam ni, saya ingatlah pasal dunia ini memang dikuasai dan didoctrinated. Kebanyakan pemimpin-pemimpin kita yang pergi belajar keluar negara dulu pun mudah diambil untuk dipengaruhi. Dan kita tengok elit-elit kita pun, dulu bar dekat rumah ni biasa je.
Contohnya dia lebih mengikut. Jadi persoalannya hari ini, apa yang kita nak buat? Kita nak ke mana ni? Kita nak ke mana? Kita sempat ke nak bangkit daripada tidur yang cukup nyenyak ni? Kita cukup khawatir ya. Pasal hari ini level jiwa kita cukup rendah. Cukup rendah. Cukup rendah ni maknanya kita tak fikir orang lain dah. Kita fikir nak buat duit je. Kalau pemimpin kaya, memang kita cerita duit je. Beli dengan duit yang tanpa limit. Apa susah buat duit tanpa limit ni ya? Pakai print ni je ha. Duit mereka tu print itu yang kita agung. Cuba bayang. Yang print ni sign banyak mana sign aja jadi duit. Sign jadi duit. Mana cek kita tulis berapa pun boleh. Jadi kita tengok daripada dulu lagi deep state ini, pasal saya tengok deep state seperti ini memang daripada dulu dah ada. Dia pergi ambil hamba abdi. Elok je, tak ada masalah, dia ambil je. Tangkap orang. Jadi hari ini pun kita ke arah itu juga kita tengok ya. Jadi saya rasalah cikgu, kita kena sedarkan rakyat. Pasal kuasa yang ada pada semua ini pun datang daripada rakyat juga. Jadi macam mana kita nak memperkasakan diri kita dengan ilmu yang boleh membawa kesedaran dan supaya kita ambil tindakan. Saya nak tanya, sekiranya anda masih menganggap the New World Order ini sebagai satu konspirasi, cikgu nak tanya, kenapa pula perkataan the New World Order ini secara terang-terangan moderator itu bertanya kepada pemimpin negara-negara Arab dalam summit 2022? Dalam summit 2022, moderator ni pergi tanya kepada negara Arab, tahu dia tanya apa? Are you ready for New World Order? Soalan macam tu dia tanya. Saja tu pemimpin dunia semua. Pemimpin dunia semua dia tanya. Are you ready for New World Order? Ni. Baru. Kita ni hari ni kita boleh kata semenjak berlaku macam-macam tribulasi dalam negara kita ni, kita ramai orang dah beralih kepada percayakan wakil rakyat, kepada percaya kat ulama. Tapi ulama tak ada bunyi ni. Doktor, mana pi? Cuti raya. Lepas cuti raya. Tak ada bunyi. Kita masih cuti ni. Masih cuti. Raya tak habis lagi. Jadi kena buat tahlil banyak-banyak sikit. Baik, pertama sekali New World Order ni dia bukan benda baru. Nabi pun ada sebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi menggambarkan ada 5 fasa pemerintahan dunia. Pendek ceritanya, kita tak ada banyak masa. Fasa pertama, fasa Nabi. Order Nabi. Fasa 2, fasa Khulafa' Ar-Rashidin. Ordernya Khulafa' Ar-Rashidin. Manhajnya, sistemnya. Dan fasa ketiga, raja yang menggigit dipanggil Mulkan Abdar. Ini fasa-fasa raja-raja daripada Abbasiyah, daripada Umayyah sampai ke Osmaniyah. Fasa keempat, fasa Mulkan Jabariyah. Ini fasa sekarang ni. Fasa diktator, control, total control, totalitarian. Dan kita complete penyerahan sepenuhnya. Ini fasa keempat. Fasa kelima, kebangkitan Islam. Ini sebenarnya new order ni, baru ni, daripada zaman Nabi dah ingatkan. Tapi kita tak nampak. Kita ingat itu Nabi cerita je. Nabi cuma cakap. Jadi kita di fasa mana? Kalau kita masih kata kita kena ikut jumhur, jumhur tu ikut siapa? Kalau jumhur tu ikut arus perdana yang dikuasai oleh Mulkan Jabariyah tadi, kepimpinan yang menguasai, kepimpinan yang diktator, yang kita nampak ini global, yang paksa kita ikut sistem riba, yang paksa ikut kita sistem pendidikan sekular dan sebagainya, maka adakah kita mahu mengikut jumhur? Ini soalan satu. Tapi kita lihat perkara ini kita tak perasan agaknya lah. Kerana kita terlupa ayat Allah. Allah gambar apa? Wala yazaluna yuqatilunakum kan hatta yuraddu an dinikum. Jadi Allah gambar apa? La yazalun, tidak akan henti-henti mereka yuqatilunakum, perang kamu. Jadi Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 217,
Mereka sentiasa memerangi kamu hatta yuraddukum, sehingga kamu murtad keluar daripada agama kamu. Jadi maknanya perang ni bukan zaman Nabi je. Perang ni bukan zaman raja-raja aja. Tak, perang ni sampai sekarang, dan sekarang lah yang paling maksimal sekali. Jadi pada zaman ini ulama kena kritikal. Nombor satu, kena ada ilmu. Ilmu yang syarak, alhamdulillah kita ada PhD macam-macam. Tapi ilmu wakil, realiti. Faham ke kita siapa yang kontrol kita sekarang? Faham ke kita sistem apa yang sedang berjalan sekarang? Faham ke kita bahawa kita sedang diserangi fikrahnya, kefahamannya, akidahnya, imannya, ibadahnya, sampai kita boleh bertoleransi. Fatwa berdasarkan keadaan, lebih daripada fatwa berdasarkan ijma' sahabat. Jadi alim ulama' kita ni, sekiranya ada pada hati mereka dunia yang ditakuti, minta maaf no, ini takwa. Dunia yang ditakuti hilang daripada mereka, gajinya ke, pangkatnya ke, atas alasan kalau saya tak duduk situ, orang yang lebih jahat akan duduk situ. Itu alasannya. Kalau saya tak duduk sebagai menteri, nanti orang lebih jahat duduk situ, lebih teruk keadaan sini. Sekarang ni kita jadi menteri ni, kita rubah tak? Kita ada buat tak? Tengok tak? Atau kita hanya ikut saja jumhur yang sama macam mana orang yang tidak ada takwa. Jadi sini kita lihat bagaimana pada hari ini ulama-ulama kita yang mengikuti sistem tanpa kritikal berfikir. Apakah kita berada di atas jalan ijma' sahabat dulu, atas jalan orang-orang terdahulu daripada kita. Jadi inilah lepas ini, sebab tu dalam Great Reset ni dia akan reset agama. One religion aja dia. Ya, dia akan sekarang ni UAE sudah pun tukar agama resmi daripada Islam kepada agamanya Millah Abraham. Agama resmi. Jadi daripada agama Islam dah tukar kepada Millah Abraham. 3 agama digabungkan, Kristian, Yahudi dan Islam digabungkan. Ini dah difatwakan ya? Dah keluar, dah rasmi dah. Jadi maknanya bila sampai ke negara kita besok, Millah Abraham yang asalnya sebelum ini difatwakan sesat kerana menggabungkan 3 agama, dia akan jadi halal. Jadi sekarang ni kita tak tuduh semua ulama, dan kita berlemah lembut dengan ulama dari sudut bagaimana mereka ni merupakan warasatul anbiya. Kita tak nak cakap benda-benda yang tak elok pada ulama. Cumanya kita nak minta para ulama kita, ittaqillah summa kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jagalah takwa kamu, jagalah warak kamu. Kami yang kecil kerdil ni tak patut mencakap pasal apa yang kita nak cakap pada hari ini. Sepatutnya ulama yang dah duduk kat sini bercakap. Ulama yang memperkenalkan kepada kita perancangan jahat Zionis. Allah dah gambarkan pun dalam Quran, la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al yahud wal ladzina asyraku. Allah sebut dalam Quran, kamu pasti jumpa di kalangan manusia mereka yang paling dahsyat permusuhannya, dengkinya, nak merosakkan orang beriman, iaitu al yahud Zionis. Wallazina asyraku, dan mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila agama syirik itu naik atas, apabila agama Yahudi Zionis itu naik atas, ulama lah yang patut mempertahankan akidah umat. Ulama lah yang sepatutnya menjaga, memelihara ibadah-ibadah para umat. Ulama-ulama yang kita kata mengamalkan ahlus sunnah wal jamaah, yang mengamalkan kita kata sunnah-sunnah daripada yang sebenarnya, sepatutnya itu pun terikut dengan arus yang ada. Dan ini yang memeningkan kepala kita. Apabila timbul persoalan-persoalan, batal ke tak batal ke, sah ke tak sah ke. Dan apabila ulama-ulama yang memegang jawatan, saya tak sebut mana-mana, jangan tuduh mana-mana, memegang jawatan kata minta maaf, tangan kami diikat, kaki kami diikat. Kalau kita bimbang tangan dan kaki diikat, jangan jadi ulama, jangan pegang jawatan, kerana kamu akan dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang penting untuk kita rasa, kerana ramai rakyat yang dah sesat, ramai umat yang dah murtad. Kita tak perasan lagi umat murtad ramai ni. Anak-anak dah keluar Islam ramai, belum lagi Millah Abraham datang. Sebab itu kita kata Great Reset ni dia akan bawa kepada semua. Jadi kita menyerulah macam tu kita sebut tadi. Apa solusinya? Ulama kembalilah pada Allah. Dan mereka yang tidak bersama-sama dengan Quran dan Sunnah yang sebenar, tak mau bersama-sama dengan perjuangan tadi, maka para rakyat sekalian tolaklah. Sikit saya nak interject sikit ya. Yeah. Okey, kita nak sign ni agreement ni. Kita nak sign. Kita dapati kita akan menandatangani
agreement ini pada bulan Mei. Bulan Mei. Diwakili oleh 3. Satu tu pun kita pun nak tahu juga siapa yang nak pergi tanda tangan ni. Ya. Kita nak kerajaan beritahu. Pasal ni macam nampak sorok-sorok sangat. Ya, betul. Sorok tak sangat. Okey. Kita nak tanya tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, apa dia implikasi? Ya. Apa dia implikasi yang akan berlaku kepada kita bila kita tanda tangani perjanjian ini? Apa akan jadi? Okey, kita kita sebut perjanjian itu apa. Ini Global Pandemic Treaty, IHR, International Health Regulation. Apa akan jadi? Kita nak tahu. Akta ni dia tulis 2005. Sebenarnya yang dia nak buat ialah Global Pandemic Treaty tu mulai daripada tahun 2021. Global Pandemic Treaty ni nak menguasai seluruh dunia di bawah corporation syarikat iaitu WHO. WHO ni pula semuanya belakang-belakangnya kita kenal. Sekejap. Kenapa yang kerajaan nak tanda tangan? Saya nak tanya itu je. Ya, sekarang ni baik ambil yang ni saya nak mencarut dia ni ke? Baiklah bagi jiwa kita terus bagi je. Dia terpaksa tak masuk akal. Apa dia? Contohnya kita nak bercerita. Apa dia syarat contohnya? Adakah syarat ini yang membawa benefit kepada kita? Kalau tak ada bawa benefit, pasal apa kita nak tanda tangan? Pasal kita, negara kita ada perlembagaan. Yang kita cerita hari ini, bila benda ini terjadi, perlembagaan pun tak ada benda dah. Tapi orang-orang ini yang menjadi pemimpin dan penguasa dan kerajaan beruk tu pun dia pun tak jadi apalah. Bai'ah dia kepada siapa? Betul. Tapi kita negara ini melalui demokrasi, so-called sistem demokrasi yang terpilih. Rakyat tak tahu benda, tiba-tiba perlembagaan tu ditukar dan wakil rakyat pun tak boleh nak buat apa lagi dah. Rakyat tak tahu. Ya macam 342 dulu. Itulah antara bendanya. Tapi ini lagi dahsyat pasal kita tak ada apa-apa upaya bila kita telah membuka pintu negara kita untuk dijajahi ataupun untuk diperintah oleh mereka yang mempunyai agenda yang penipu tak habis tadi. Oh tak apa, kita serah diri. Apa nak jadi? Memang tak masuk akal, Ustaz. Sekarang ni kalau kita boleh fahamkan, yang nombor satu, yang paling penting sekali nak kena faham raja-raja. Siapa yang ada kontak dengan raja-raja, tolong sampaikan. Berdosa tak sampaikan. Kenapa? Kerana sekiranya raja itu berdosa dah. Raja memang berdosa kalau dia tak tahu. Raja berdosa kalau dia tak tahu. Kenapa? Kerana apabila disign benda ni, maka hak-hak kedaulatan negara akan dibuang ke baku sampah. Parlimen akan jadi baku sampah. Kenapa? Dia boleh masuk dengan dia punya expert team dan dia military team dia. Okey. Kita kata mungkin parlimen boleh kontrol kot. Raja boleh kontrol. Okey, sebut sini. Apabila kita telah sign, maka dia akan create cipta suasana yang menyebabkan kita terpaksa ikut. Contoh, tiba-tiba pandemik sekali lagi bulan 11. Tiba-tiba. Nak cakap apa? Dia senyum lah. TB jadi pandemik pula. HIV jadi pandemik pula. Tiba-tiba pandemik, tiba-tiba bencana alam. Maka di situlah kuasa ni akan naik secara automatik. Raja boleh duduk kat istana aja. Galau ada lah. Kalau dia kata raja pun tak betul ada. Jadi sebab tu ikut dia je lah. Sebelum berlaku perkara ni, kita kena faham bahawa kita perlu lakukan sesuatu. 22 hari bulan hingga 28 hari bulan, wakil Malaysia akan tanda tangan ini di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, di mana mereka akan mengisytiharkan Malaysia berada di bawah Akta International Health Regulation. Dan inilah yang kita nak bincang pada hari ini. Solusinya, rakyat kena tahu apa benda IHR ni. Kalau tak tahu, bukan, saya rasa macam ni. Kita kena minta Perdana Menteri atau menteri-menteri sebenarnya tak masuk akal sangat-sangat. Kita bercerita pasal IHR. Satu benda yang besar. Kita bercerita pasal Global Pandemic Treaty. Siapa menteri yang in charge? Bukan yang in charge. Yang faham pasal ni siapa? KJ lah. KJ vaksin, menteri vaksin. Bukan menteri Global Pandemic Treaty. Tapi dia akan hantar, dia yang Ya, maksud saya dia buat apa? Dia. Kita nak tanya soalan pun tak jawab. Lepas tu menteri undang-undang lah. Sepatutnya dia macam mana pun. Dia dah dapat anugerah steering dah tadi. Tak kisahlah dia anugerah apa benda. Maksud kita,
dia sebenarnya rakyat perlu difahamkan. Dan patutnya ada satu referendum. Sama ada rakyat nak ke tak nak. Tapi tahu pun tidak. Apa benda cerita? Tahu pun tidak. Memang bengong luar biasa. Kambing. Dia bagi kita dia bagi kita boleh duduk rapat-rapat. Dia bagi kita boleh tak pakai mask. Kita pun seronok. Kita pun seronok balik raya. Boleh balik raya toll free. Boleh masuk shopping mall. Pergi sana lupa dah apa berlaku. Okey, aku dah boleh ni dah. Lupa. Rupa-rupanya ada pancingannya, umpan yang dibagi kat kita tu umpan yang baik punya. Lepas ni tak berapa juta ada orang yang dapat. Dan sebab tu kita nak kena buat satu. Tak, kita bertanya. Kita nak kerjaan jawab. Maknanya benda ini perlu diberi jawapan kepada kita semua. Takkannya kita tanya apa benda? Apa benda manfaat bila kita menandatangani ini. Pasal contohnya kita nak buat apa-apa, dia mesti ada manfaat dia. Siapa yang dapat manfaat? Nak tukar status negara ini daripada negara demokrasi ke nak pergi ke negara komunis ke? Mungkin justifikasi. Kita hendak justifikasi pasal rakyat sudah mula tahu. Kalau dulu rakyat apa pun tak tahu, sekarang sudah mula tahu. Jadi kena jawab lah. Contoh the amendment pindaan ini will give the Director General of the WHO the power to unilaterally declare a public health emergency. Cuba bayangkan. Memberikan kuasa kepada Tedros sekarang ni satu kuasa untuk mengisytiharkan emergency ke atas negara kita. Tedros G. Even walaupun over the objection of the country, walaupun Malaysia tak nak, Malaysia tak mau, kita sihat tak ada apa, kita boleh kawal, sakit, tak boleh. Tak boleh. Ni terjadi di Australia pun sudah terjadi. Nak tangkap orang simpan je. Ini adalah mengancam kedaulatan negara. Yang di-Pertuan Agong kena tengok, sultan-sultan kena tengok, majlis raja-raja kena tengok, dan begitu juga parlimen. Kalau parlimen buat tak tahu, kita serulah majlis raja-raja ambil alih lah. Macam Hunger Games ni. Ya saya dan atas di Pak Nur semacam ni. Sama kan. Makin panas dan makin bahaya dan makin kacau. Kita dalam bahaya. Okey, tengok satu lagi. The amendment pindaan proposed by United Nations ini akan memberi will also give the Director General of the WHO the legal authority. Cuba bayangkan. Tadi emergency, dia declare emergency. Ni pula legal authority to unilaterally issue. Maknanya dia seorang boleh beritahu ikut an intermediate public health alert, dan kepada semua rakyat dia yang kontrol, so ikut. Cuba bayangkan, ini negara kita, kalau negara dia terlantak dia nak hancurkan satu-satu negara, inilah dia, semua di tangan dia. Kenapa dan kita pula menyerah? Kenapa kita perlu menyerah? Sebab kita tak nak ambil tahu. Kita tak nak bersuara. Bersuara tu salah. Bersuara tu macam satu kejahatan. Jadi banyak sebenarnya benda ni. Cikgu melihat International Health Regulation ni, dia macam satu akta kesihatan yang tindakannya macam komunis. Oh, memang komunis. Dan lagi teruk daripada komunis. Menyerahkan kuasa langsung, menyerahkan kedaulatan kepada kuasa luar. Dulu komunis kita lawan juga. Lawan. Kita lawan dekat kampung, dekat benda tak ini. Nak bagi serah pula, letak pula tengkuk serah. Sekarang rakyat tak nampak WHO ni komunis. Kan dia ingat WHO ni baik, United Nations. Kita lantik pemimpin dan kita tengok kita ada askar, kita ada polis. Kita juga minta polis siasat, askar pun siasat. Intelligent. Ini sebab mereka ini WHO, orang yang macam ni, yang merancang ni, dilindungi, disucikan oleh orang-orang kita sendiri yang tak terbuka mata hatinya, yang duk kejar dunia ni. Ini orang-orang kita sendiri yang menjadi penghalang dan melindungi dan membodohkan orang kita sendiri. Ini problem dia sekarang. Kalaulah akta komunis ini, tak tahulah pemimpin mana, wakil rakyat mana. Kalau saya jadi orang panggil tinggal di kawasan wakil rakyat yang menyokong ni, saya sumpah serana dah. Saya takkan sokong dia. Saya malu memiliki wakil rakyat yang menyokong akta macam komunis, memberi kuasa dan kedaulatan kita. Di mana integriti pemimpin kepada agama, kepada rakyat, kepada bangsa, kepada agama ni,
kepada Allah. Mana? Apa nak jadi? Cik Zul, Ya. sekolah-sekolah agama anak-anak kita apa semua jadi apa ni lepas ni? Mulai kita ambil ni New World Order ni, kita akan jadi kelang kabut. Kan? Tapi itu Dia pun akan datang. itu pun perancangannya. Dia akan hantar kita malapetaka lah, banjir, tsunami, dia kontrol udara, dia kontrol air. Memang itu kan? yang dia nak buat. Tak lama lagi air kita Makanan pun pun tak ada. daripada udara dia buat chemtrail dalam air, dia letaknya Florida tak lama lagi. Dah ada Dalam pun. tepung pun dia letak baru ni. Dalam tepung dia letak folic acid dengan juga itu Nak bagi sihat. dia kata sihat, yang dia letak tu semua cancerous. Kan? Di Jadi New Zealand dia letaknya vaksin dalam air. dalam air. Ya, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, untuk tuan-tuan faham, saya minta lah semua orang mau cari ni agenda ni. Saya besarkan. New World Order ni, agenda 21 ni, kita kena baca. Dan mana-mana cari. yang tak faham English, dia Tolong kena Google. translate kepada Melayu. Tolong Google, tolong cari, tolong fahamkan. Kalau tidak, tuan-tuan tak faham. Ini perancangan nak jadikan negara kita negara komunis. Bukan saja kita, satu dunia. Kan? Bila ada End tak of faham, nationalism. Tak ada lagi Malaysia. Tak ada Indonesia. Tak ada lagi Thailand. Yang ada, close swap jadi agung. Apa akan jadi dengan agama kita macam cikgu cakap? Ada ke kelas agama boleh dibuka kalau New World Order jadi leader? Boleh ke sekolah agama ada? Tentu tidak ada. Sebab agama baru dia dah joinkan 3 agama. Agama Abraham, Yahudi, Islam, Kalau ada Kristian. pun modul habis lah. Modul Habis Abraham lah. lah. Modul agama Abraham. Jadi ulama kena tengok perkara ni. Ini Ahli parlimen kita 220 orang buta ke? Bodoh ke? Tak sekolah ke? Tak tahu ke benda ni? Jadi New World Order ni benda serius sebenarnya. Cuma dia make up kan macam nak jadikan dunia ni bertambah baik. Baik. Kod Tapi dia- dasar dia sebenarnya baik. apa yang dia cakap ni berlaku sebaliknya. Cuba baca siapa yang dia cakap tu antara Dia antaranya sekarang ni dia Yang sedang kata berlaku. end of all private owned property. Cuba tengok tu. Mana rumah tuan, tanah Tak ada. tuan, semua tak ada. Toki paling rugilah, dia banyak tanah. Tapi- kan dia ambil semua. kalau dengar Kan? macam tak logik. Nah. Tapi sebenarnya mereka dah buat di Amerika dan di Kanada di mana tanah diambil atas kononnya untuk pertanian. untuk agriculture. Dia orang ya. boleh buat. Dia orang ada akta, aku nak ambil tanah kau sebab untuk pertanian. Sebenarnya. Dan di sini tuan ada dia tulis the Apa lagi? end of family unit. Tengok. Macam mana dia boleh cakap begini? Sebab vaksinasi, semua wanita yang ambil vaksin tak boleh beranak dah. Dan Kita baru- challenge lah KKM, mana ada doktor KKM nak menafikan ni, kita bawa Dr. Sani. Kita ada standby. Kan? Boleh kata Pak ribu doktor daripada World Health Alliance cakap wanita yang ambil vaksin ovary rosak. Kan? Lelaki yang ambil vaksin kalau 4 dos jadi LGBT. Saya baca di Kan? Health Impact News di dalam Bloomberg UK 40% increase of breast cancer. Ya. Breast cancer. Di dalam World Government Summit 2022 ni baru ni seorang strategi analis ni, dia pernah kerja dengan Bush ni, dia ekonomis. Dia menceritakan the new world order will underpin the world order is always the financial system. Dia pergi kepada New World Order ni tak boleh lari ke mana. Dia akan pergi, dia akan attack, dia pin Digital financial currency. system. Kena financial system. So siapa boleh jawab ni? Digital currency. Tentang financial system, macam mana dia nak attack kita dengan digital currency, dan disebut dengan dua. Digital currency saja tak boleh bergerak sendiri. Dia kena link dengan ID. Digital ID. Yang Menteri cakap baru ni. Kita akan mencapai kepada digital ID, teknologi digital ID. Kemudian dalam global treaty juga dibenarkan kita diletak device pada kita. masuk device ke dalam- Microchip di Sweden dan Switzerland dah buat, Norway. Microchip yang betul-betul diletak macam beras, dia letak Tapi di dulu apa ni tuan? Masa saya berjumpa Khairi, saya tanya, tak ada microchip saya. Konspirasi. Konspirasi. Kilang microchip dah ada kat Bangi dah. Chip yang nak masuk badan kita dah ada kat Bangi. Tender dah nak keluar dah. Dan dia nak keluar. Keuangan
akan diikat dengan digital ID. Kewangan digital diikat dengan digital ID, dan dalam pandemic treaty itu disebut dengan jelas perkataan divide. Divide, betul. Dia kalau kita tengok hari ni, kita katalah kita tak boleh nak patah balik kepada dinar kepada duit ringgit Malaysia. Satu dunia guna digital lah. Nak buat macam mana? Ikut je lah. Inilah pemimpin yang penakut dan pengecut dan tak berfikir bodoh. Kenapa kita nak kena ikut dunia? Kita negara yang boleh kita survive sendiri. Kita negara pertanian. Kita negara yang ada galian. Kita ada mineral. Kalau kita nak jual banyak. Dan dia macam ni lah agaknya kan. Mungkin kita boleh cadang kepada kerajaan lah. Mungkin kita kena close ekonomi kita. Apa dah Jepun close ekonomi lah, Russia. Kita kena independent. Kena berani. Tak susah sikit nak buat macam mana, tapi kita kena berani. Saya pernah dengar adalah menteri sebut, dia kata kalau kita tak ikut dunia ni, kita nak ikut siapa? Ke mana? Dia kata dia takut sanction. Sanction satu. Iran daripada dulu kena sanction. Tak ada apa. Cikgu, program yang cikgu cakap ni sebenarnya dihadiri oleh Perdana Menteri kita. Itu saja. Tapi yang saya pelik, media tak ada coverage. Macam nak buat new order ni sorok-sorok. Macam main sorok-sorok budak-budak kecil kan. Patutnya apabila Perdana Menteri pergi, ini dah keluar, rakyat dah tahu. Balik main cerita lah. Ini PPIM nanti yang tahu apa hal. Wacana malam ni tak kiralah kita siapa. Kalau kita ikhlas, kalau kita sayangkan negara kita sayangkan bangsa kita, agama kita, kehidupan Malaysia ni, kita kena ambil pot, tak kira siapa. Kalau yang ada di rumah besar-besar bernama bergelar istana atau pondok-pondok kecil di bawah jambatan, tak ada rumah pun, semua kena ambil kira. Kerana kalaulah benda ini tidak berjalan dengan sepatutnya yang kita buat ni tadi, maka kita akan duduk di bawah negara yang akan menguasai seluruhnya, habis. Tak ada dah negara Malaysia, daulat tak ada dah, habis. Daulatnya habis. Mana serah, kita serah diri lah. Macam siapa nama Paria tu yang buka Portugis pintu gate kat Melaka, kalahkan Melaka tu. Sikitol tu. Macamlah Paria Sikitol, dia buka gate bagi masuk Portugis daripada dalam. Ni musuh dari dalam. Sekarang ni kita ada paria-paria yang akan sign benda ni untuk keuntungan mereka, kesenangan mereka, maka kita nak kena berhati-hati. Dr. Pipa ni dalam World Government Summit 2022 ni juga menyatakan dia concern. However, I'm concerned that most will not hear it. Orang tak pernah dengar topik kita cerita ni. Betul. Tak pernah dengar apa summit World NWO apa benda ni. Orang tak pernah dengar or understand it. Kalau dengar pun tak faham. Until it's too late, ni kata dia. Betul. Memang betul pun. Lambat nanti kita. Ini kata kalau dia. tak tindak sekarang, kita akan lambat. Until it's too late. It is too late. Kita nak faham. Cikgu, sekejap. Saya menerima banyak persoalan. Antaranya adalah pertanyaan, betul ke akan ada lockdown lagi? Itu antara soalan yang kita terima banyak. Betul. Jadi pasal rakyat ni, ialah kita rakyat saja. Kalau benda ni jadi, dia akan naikkan, increasekan lagi ni. Lockdown ni dah macam-macam virus lagi masuk dan increase lagi angka-angka tu, dia akan lockdown. Dan kemudian is a militia law, apa tu, military law. Dia memang dia orang akan ke arah tu. Dia akan create satu soalan. Jadi kita kena minta. Maknanya kita nak tanya, minta kerajaan sahkan ya atau tidak. Ada ke tidak? Pasal soalan ni macam soalan yang ya ke tak ya ke, tak ada jawapan. Jadi kita minta pihak kerajaan, tadi yang kita cerita tadi pasal fatwa, kita nak minta juga ini, nak tanya pasal ada ke varian lain pasal kalau ada ingat tak Zul? Kalau ikut mapping dia, ada. Dia world order punya mapping, dia ada second wave. Ada. Bila ada second wave, dia tulis situ deploy Ebola. Lepas second wave tu, maknanya dia akan hantar virus baru, tapi dia tunggu ni sini siap dulu. Mungkin lah. Sebab kalau virus baru tu dia nak masuk dah. Betul. Ingat tak apa ni, kita buku Max Brooks. Max Brooks. Apa kaitan
Extinction Parade ni yang 2014 telah diterbitkan yang bercerita macam-macam benda yang pelik Dan jadi dan termasuklah juga benda-benda yang kita still tak boleh nak jawab, dan antaranya adalah ujian yang dilakukan, ujian vaksin ini yang dilakukan di Ipoh, Sabah, Sarawak. Betul ke? Kita pun jadi tak tahu. Jadi kita nak tanya jawapan, betul ke tak betul? Dr. Pipa Magram ni, dia seorang ekonomis, dia kata apa? The implementation of digital currency and digital identity is not conspiracy theory. It is not. Dia cakap, jadi digital currency, digital identity bukan pakatan jahat. This global leader maknanya pemimpin antarabangsa are explaining it to us out loud. Jadi global leader dah kata ni bukan konspirasi, memang kita nak buat. Okey, soalan. Ini kajian jawab. Kan? It also raises huge danger. Bahaya yang besar in term of the balance of power between citizen, rakyat dan negara. Bila dia pegang digital tu, dia pegang semua segala-gala. Semua transaction, semua kehidupan di bawah jari dia. Okey. Dia tak suka kau esok kosong. It means digital. Dia kata apa? It means having almost perfect record of every single transaction that happen in the economy. Dia pegang semua sekali. Kalaulah yang naik itu kejap parti A, parti B, parti C. Parti A naik, jatuh, korup pemimpin dia. Parti B naik, jatuh, korup. Orang yang korup ni naik pula pegang kita punya duit tadi. Apa jadi? Dan mungkin tak ada naik turun dah pun. Ya. Kemudian saya tengok ini soalan. Betulkah? Tanya pertanyaan. No other mechanism. Betulkah tidak ada mekanisme lain yang lebih banyak kontrolnya kepada life seorang person daripada digital currency? Betul ke dia akan kontrol 100% life kita? Jadi soalan ni, kalaulah kerajaan mahu implement digital ID, digital currency, dia kena minta referendum daripada rakyat. Setujukah kami untuk duduk di bawah digital currency tersebut? Benar. Kerana kita nak sedekah tangan kanan, tangan kiri pun tak nak tahu. Tiba-tiba hari ini kita sedekah mana-mana jari, satu dunia tahu. So kita kena bersatu, kita kena berjemaah untuk sama-sama faham apa yang akan berlaku pada diri kita sekarang. Di mana ekonomi kita, hidup kita akan dikawal oleh orang lain ikut suka hati bapak dia orang. Itu yang kita tanya tadi. Apa implikasi dia? Apa implikasi dia? Dan kita perlu jawapan ini. Tapi apa yang Dr. Nur Azman cakap tadi, kerajaan tengah buat. CBDC, digital currency dah tender dah. Ada kami dah dapat, dah tahu empat kami. Dan digital identity pun Menteri Dalam Negeri dah dapat bajet 1.2 bilion. KWSP dah buat worldwide trial digital. KWSP dah buat worldwide trial digital. Trial Okey, alangkan kita punya kerajaan pegang kita bimbang. Apa lagi kalau international yang pegang. International bukan kisah kita pun. Dan kemudian inilah yang IHR ni akan menjadi dasar kepada mereka memegang seluruhnya. Dan sebab itu tuan-tuan dan puan, perbincangan pada malam ini bukan perbincangan main-main. Perbincangan malam ni ialah perbincangan yang menuju ke arah di mana anak cucu kita ni masa depan ni. Kita mungkin mati esok lusa tak tahu. Kita mungkin tak lama, anak cucu kita ni, negara kita ni. Maka apa yang kita bincang sebenarnya sesuatu yang sangat serius. Ini bukan main-main, faktanya ada dan wajib kita bincangkan dalam forum negara, forum antarabangsa untuk kita bincang dalam bentuk rakyat. Biar rakyat tahu. Bila rakyat tahu, barulah rakyat akan sedar. So share, like. Tolong, ini agenda paling dahsyat lah sebenarnya rasanya. Yang kita kena atasi, cikgu. Kita akan bongkar lagi dalam wacana part 2, part 3, part 4, part 5. Macam vaksin. Macam vaksin juga. So ini sahaja peluang kita yang ada tinggal sipi-sipi sikit je ni nak lawan. Kerana kontrak dah keluar, digital ID pasti dilaksanakan, digital currency pasti dilaksanakan. Apa daya kita nak lawan? So kita masih belum terlambat, ada sikit lagi nyawa-nyawa ikan untuk kita lakukan sesuatu.
Marilah kita bersama-sama berganding bahu, pemikir-pemikir, orang-orang bijak pandai di sana, dan supporter-supporter teruskan bersama dengan kita, teruskan perjuangan ini walaupun sekecil-sekecil perjuangan, tapi bagi kami semua itulah sebesar-besar pengorbanan kita semua, insya-Allah.